Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Dahlia, dan ini Pantau Agenda Reformasi, tapi fokusnya kita nak memberi tumpuan kepada 6 negeri memilih, dan kita telah pun berada di kawasan-kawasan seperti di Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang. Hari ini tumpuan anda pada 7.45 malam, rakan setugas Luqman Haris akan bersiaran langsung dari Seremban pada pukul 7.45 malam dan 8.30 malam, membawakan perkembangan langsung dari sana. Pastinya untuk waktu ini kita nak melihat kepada apa yang sedang dan telah berlaku sebenarnya di Negeri Sembilan dengan pertaruhan kerusi DUN yang ada di sana. Pastinya tumpuan-tumpuan ini memberi fokus kepada jentera parti, calon dan juga isu-isu setempat yang dibangkitkan oleh rakan wartawan kami Ridauddin Daud yang ada di sana. Jadi saya nak terus bersama dengan Ridauddin, wartawan Astro Awani, sepanjang seminggu lebih perjalanan kempen bersama dengan calon dan juga parti-parti yang bertanding, termasuk isu-isu rakyat yang diketengahkan daripada jelapang padi dan sebagainya kepada hal-hal lain termasuk di pasar dan sebagainya. Apa sebenarnya antara sentimen penting untuk kita faham berkaitan dengan landscape pengundian dan juga menjelang hari pengundian pada Sabtu ini, Daudin? Baik, terima kasih rakan tugas Ehsan di Pusat Penyiaran Asia. Ya Ehsan, kalau diikutkan kepada sentimen pengundian tu Ehsan, sebenarnya pada awalnya saya melihat ia sedikit berbeza. Namun ketika menjelang penghujung kempen ini, ia sedikit berbeza juga Ehsan. Apa bezanya? Kalau pada awalnya sebenarnya kempen itu saya boleh katakan, kalau orang sekarang kata kempen itu boleh dikatakan agak sedu. Program pun tidak banyak, terutamanya daripada jadual pun tidaklah begitu banyak, tidaklah begitu meriah. Malah ketika mereka turun berkempen, calon-calon turun berkempen juga tidaklah begitu banyak sambutannya tidaklah begitu meriah seperti mana kita lihat pada PRU sebelum ini, di mana sambutannya memang sangat meriah. Di mana-mana pun calon pergi, di mana-mana sahaja calon pergi bertemu penyokong dan sebagainya, memang boleh dikatakan kawasan itu agak ramai dan meriah. Jadi itu sebenarnya memberi satu isyarat kepada pengundi dan juga pada calon bahawa mereka sebenarnya tidaklah begitu berminat sebenarnya dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Itu apa yang saya tanyakan kepada penduduk-penduduk di sekitar Negeri Sembilan ini. Ada yang mengatakan bahawa mereka tidaklah begitu ambil pusing, namun mereka masih lagi memberi jaminan bahawa mereka akan turun mengundi kerana memikirkan bahawa ini adalah tanggungjawab pada mereka. Itu adalah pada seminggu sebelum ini, Ehsan. Dan seminggu selepas itu pula saya melihat kepada pemerhatian ini berdasarkan kepada siri-siri ceramah yang dilakukan baik daripada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Ini berdasarkan pemerhatian saya. Di mana-mana sahaja, tak kiralah di ceruk mana pun, walaupun bukan ceramah perdana, di ceramah kelompok sahaja melibatkan DUN dan juga melibatkan calon dan tiada pun nama besar, boleh dikatakan jumlah yang menghadiri ceramah-ceramah tersebut sebenarnya agak ramai. Seperti mana semalam saya pergi di ceramah Perikatan Nasional melibatkan Datuk Seri Syahidan Kasim, ceramah kelompok sahaja di sebelah kedai makan dan di kawasan pun kecil. Namun boleh dikatakan full house kerana walaupun tempatnya kecil, di bawah kemah itu semuanya penuh, di luar-luar pun masih lagi ramai. Sama juga seperti mana saya melihat kepada ceramah Pakatan Harapan sebelum ini yang melibatkan Datuk Seri Aminuddin Harun, pengurusi PH Negeri Sembilan. Begitu juga keadaannya. Walaupun ceramah kelompok, bukan ceramah perdana, tidak pun memanggil tokoh-tokoh besar di peringkat nasional, namun jumlah kehadiran pengunjung itu nampaknya memang agak tinggi dan penuh. Dan ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir beberapa kali ke Negeri Sembilan, terutamanya baru-baru ini di Jelajah Perpaduan Madani di Stadium Paroi Negeri Sembilan, memang full house, memang ramai. Jadi sebenarnya Ehsan, berdasarkan isyarat itu, berdasarkan pemerhatian itu, ini sebenarnya menjadi petunjuk kepada calon dan juga masyarakat sebenarnya Negeri Sembilan. Berdasarkan minat mereka kepada untuk mendengar ceramah, saya fikir mungkin pengundian ataupun sentimen pengundian itu sebenarnya sudah pun semakin positif. Kerana kita tahu dalam setiap ceramah pasti mereka akan mengajak supaya pengundi-pengundi turun mengundi. Jadi kalau diikutkan daripada 100 penonton itu, mungkin 70 ke 80 orang pastinya akan sekurang-kurangnya terikut dengan apa yang disarankan dan kemudian keluar mengundi. Jadi berdasarkan itu Ehsan, ia nampak perbezaan itu nampak agak ketat. Kalau seminggu pertama nampak sedikit perlahan, kempennya mungkin saya boleh katakan di gear 1 ataupun gear 2. Namun seminggu selepas itu, dan sampai ke hari ini, nampaknya pergerakan itu sudah pun semakin laju. Gear pun saya fikir sudah pun semakin sampai ke gear 5, pecutan pun sudah semakin laju, dan saya lihat minat dan mood pengundi-pengundi juga sudah pun semakin meningkat berdasarkan pemerhatian saya terhadap ceramah-ceramah yang diadakan di sini. Jadi mungkin saya boleh katakan di Negeri Sembilan ini awalnya mungkin agak perlahan, namun pada waktu ini Ehsan, sudah pun semakin laju, dan saya jangkakan sekiranya
apa yang saya lihat ini diterjemahkan pada hari mengundi, saya jangkakan peratusan pengundian di Negeri Sembilan pada 12 Ogos nanti mungkin akan mencatatkan satu angka yang membanggakan, Ehsan. Dan juga Ridauddin, kita tahu dengan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ada dan kesemuanya di bawah Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dengan pecahannya 22 mungkin pada PRN yang lepas di bawah Barisan Nasional, selebihnya 11 dan juga 3 masing-masing untuk DAP dan juga PKR, dan PN pastinya melihat kepada kerusi-kerusi yang mungkin akan dimenangi pada PRN kali ini. Bagaimana Ridauddin melihat kepada percaturan PRN dan juga calon-calonnya Perikatan Nasional di sana untuk memastikan bahawa ada kerusi yang mungkin menyebelahi mereka, dan bagaimana pula PH dan juga Barisan Nasional ini untuk mengekalkan kerusi berkenaan? Baik, Ehsan, kalau ikutkan Perikatan Nasional sebenarnya, Ehsan, di Negeri Sembilan ini mereka ada melaungkan satu slogan iaitu Ni Sembilan Kita Ubah. Jadi itu bermaksud mereka mahu rakyat Negeri Sembilan mengubah kepada pentadbiran yang baharu. Namun di Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pula, mereka punya hujah balas adalah apa lagi yang perlu diubah, apa lagi yang tidak bagus di Negeri Sembilan ini. Jadi itulah sebenarnya permainan persepsi yang dimainkan oleh kedua-dua gabungan parti ini. Namun daripada Pakatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, saya lihat modus operandi mereka ataupun modus untuk mereka mendapatkan pengundi lebih kurang sama. Satunya adalah bertemu dengan seramai mungkin pengundi yang ada untuk menyatakan hujah mereka, untuk menceritakan apa yang mereka mahu bawakan di kawasan tersebut. Dan kemudian adalah dengan siri-siri ceramah yang memanggil beberapa nama-nama besar, termasuk di sini juga di Negeri Sembilan, Tan Sri Abdul Hadi Awang telah pun tiba, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man turut hadir, Datuk Seri Syahidan Kasim juga ada. Jadi nama-nama besar itulah sebenarnya mungkin strategi PN untuk sekurangnya dapat menarik pengundi untuk menyokong mereka, kerana setiap kali hadirnya nama-nama besar ini sebenarnya kehadiran di ceramah-ceramah itu sebenarnya sangat ramai. Sama juga seperti di peringkat Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dengan nama-nama besar seperti Perdana Menteri sendiri ataupun pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli dan juga beberapa nama besar yang lain. Ceramah mereka juga nampak mendapat sambutan yang agak hangat, dan itulah sebenarnya strategi yang digunakan oleh kedua-duanya. Satu adalah pergi bertemu pengundi seramai mungkin untuk menyatakan hujah dan memujuk mereka untuk keluar mengundi dan mengundi mereka, dan kedua adalah menerusi ceramah-ceramah yang diadakan dengan memanggil tokoh-tokoh politik di peringkat nasional untuk memberikan ceramah dan kemudian menarik sokongan pengundi-pengundi yang mungkin mereka lebih menumpukan kepada pengundi luar pagar. Kerana di Negeri Sembilan ini, kalau sebelum ini, Ehsan, 36-0 sebenarnya kalau diikutkan jumlah undi itu sebelum ini di Negeri Sembilan ini, kita tahu pertarungan hanya melibatkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Boleh dikatakan Perikatan Nasional tidak termasuk pun dalam pertarungan itu, kerana itulah wujudnya situasi 36-0. Jika diambil kira undi Pakatan Harapan ahlinya dan juga penyokongnya, dan juga undi daripada Barisan Nasional ahli dan juga penyokongnya kekal, tidak berubah, setia. Jadi saya fikir 36-0 itu bukanlah angan-angan kosong, tidak mustahil untuk dicapai. Namun sekiranya ada swing yang agak besar, mungkin kita akan melihat beberapa kejutan yang berlaku di Negeri Sembilan. Namun berdasarkan analisis saya baru-baru ini saya sempat siapkan, pakar mengatakan, penganalisis politik meramalkan bahawa mungkin akan berlaku kejutan di 1-2 kursi. Namun untuk Perikatan Nasional mengambil alih ataupun merampas menawan Negeri Sembilan ini mungkin agak sukar, Ehsan. Ridauddin ada menyatakan tadi berkaitan dengan slogan dan sebagainya. PN menyatakan bahawa ada perkara yang perlu diubah Negeri Sembilan dan sebagainya. Tetapi Pakatan Harapan Barisan Nasional menyatakan sebaliknya dengan melontarkan balik balas berkaitan dengan apa lagi yang perlu diubah dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, bertindak sebagai seorang wartawan yang berada di sana, isu-isu rakyat, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat ini menjadi antara titik dan juga poin penting untuk kita analisis dan juga kita memahami apa antara isu-isu besar yang mungkin kita boleh kongsikan yang Ridauddin dapat di sana yang perlu ditangani dan juga diambil tindakan segera. Bukan saja wakil rakyat nanti yang akan berada di situ, tetapi mungkin kerajaan negeri yang memerintah Negeri Sembilan. Baik, Ehsan, itulah kita ubah ataupun tidak ubah, itu semua tidaklah menjadi
orang kata persoalan utama di sini, kerana yang penting sebenarnya adalah nasib rakyat itu sendiri yang perlu diberikan perhatian utama oleh setiap wakil rakyat dan juga kerajaan negeri yang bakal membentuk kerajaan di Negeri Sembilan ini. Jadi antara isu-isu yang saya lihat, pertamanya tentulah isu yang melibatkan nasional juga kos sara hidup. Kerana di Negeri Sembilan ini juga, Ihsan, saya boleh katakan ketika dulu saya berkelana di Perak lebih kurang 1 bulan, kalau saya makan 3 orang tu biasanya kalau makan tengah hari tidak sampai RM30 pun. Tapi kalau di Negeri Sembilan ini saya agak terkejut kerana harganya boleh dikatakan lebih RM30. Tidak pernah lagi kami dapat bawah RM30. Biasanya lebih RM30 dan hari ini pun sebenarnya sampai RM39 saya makan. Jadi harganya tidaklah jauh berbeza daripada apa yang saya makan di Kuala Lumpur. Jadi itu sebenarnya antara isu pokok yang perlu diberi perhatian, terutamanya melibatkan kos sara hidup. Ketika harga barang meningkat sudah pasti, harga makanan sebegitu meningkat sudah pasti, ia berpunca daripada kos barangan lain yang meningkat. Jadi kerajaan yang bakal membentuk kerajaan negeri perlu memberi perhatian khusus untuk mengurangkan kos sara hidup, yang perlu bekerjasama juga dengan kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan isu ini. Dan kedua, Ihsan, adalah peluang pekerjaan untuk para belia, di mana belia di Negeri Sembilan ini ramai yang berpindah, berhijrah ke Kuala Lumpur. Kalau di luar Seremban tu sanggup berhijrah sampai ke Seremban untuk mencari kerja, kerana di kawasan mereka tidaklah begitu banyak peluang pekerjaan. Dan ini membawa saya kepada poin ketiga, iaitu pembangunan yang saya lihat tidak begitu sekata di bandar-bandar besar dan juga di luar-luar bandar. Di mana kalau kita lihat di Seremban itu banyak kemudahan, banyak mall yang ada yang memang boleh dikatakan agak maju. Namun apabila kita berganjak jauh sedikit, tidak begitu jauh pun sebenarnya, lebih kurang 30 minit seperti itu, boleh dikatakan jurang itu boleh dikatakan agak berbeza, agak luas juga. Jadi itu yang sebenarnya perlu diberikan perhatian. Apabila satu tempat ini maju dan kemudian dilimpahkan pula kepada kawasan-kawasan lain, sudah pasti penduduk-penduduk di luar bandar yang sebelum ini berhijrah ke bandar untuk dapatkan pekerjaan boleh kekal di tempat mereka sekiranya kawasan itu maju. Dan saya boleh bagi contoh Kuala Pilah misalnya, Ihsan, satu kawasan yang boleh dikatakan sudah pun semakin berkembang dengan agak pesat dan ramai juga anak-anak muda di sana tidak keluar pun sampai ke Seremban untuk bekerja. Mereka memilih untuk duduk di Kuala Pilah dan bekerja di Kuala Pilah kerana ada peluang pekerjaan di sana. Jadi inilah antara perkara-perkara yang saya fikir perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat di sana, wakil rakyat di sini dan juga kerajaan negeri. Pastikan apa sahaja yang dibawakan oleh kami selama ini, apa sahaja suara-suara rakyat yang disuarakan dapat diselesaikan sebaiknya. Dan yang penting, Ihsan, tak kiralah apa sahaja yang berlaku, apa sahaja janji, apa sahaja manifesto yang diberikan oleh mana-mana gabungan, yang penting 12 Ogos nanti kita harapkan supaya pengundi menunaikan tanggungjawab mereka sebaiknya. Turun undi, janganlah ada protes untuk tidak mahu turun mengundi. Ada yang kata mereka macam baru saja keluar mengundi, tak sampai setahun dah keluar mengundi balik. Tidak perlu risau, turun mengundi, kerana apa yang anda undi hari ini adalah kerajaan yang lebih dekat dengan anda, kerajaan negeri yang akan menentukan pihak berkuasa tempatan sama ada mereka bagus atau tidak bagus. Yang akhirnya kesan itu akan diterima secara langsung oleh pengundi-pengundi di Negeri Sembilan ini, Ihsan. Dan juga kita punya cameraman Fahmi Azhar merupakan orang Kuala Pilah. Jadi hal-hal dan juga isu-isu seperti ini lebih dekat dan juga lebih memahami. Ini antara perkara penting untuk kita faham bahawa bukan sahaja Ridauddin melaporkan dari semasa ke semasa setiap hari daripada Negeri Sembilan ini, tetapi dalam masa yang sama menyelami isi hati rakyat dan juga masyarakat di sana. Baik, terima kasih Ridauddin. Pastinya untuk Negeri Sembilan ada beberapa kerusi tumpuan yang mungkin akan menjadi pandangan kita ataupun keputusan yang mungkin kita nak tahu dengan lebih cepat dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada 4 kerusi DUN Negeri Sembilan yang dikenal pasti panas dan juga menjadi tumpuan, ialah di DUN Sikamat, DUN Rantau, DUN Cenah dan juga DUN Juasih. Yang mana kalau kita boleh recap sendiri bahawa DUN Sikamat yang disandar Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 4 pekan lalu sudah menjadi tumpuan di kawasan berkenaan. Dan ia antara hal-hal penting kalau kita nak melihat di DUN Rantau, contohnya Timbalan Presiden UMNO dan juga Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Hal dan juga perkara ini kita tak tahulah, mungkin sebelum ni ada yang kata ia tak ada masalah untuk mengekalkan kerusi DUN berkenaan, dan sebenarnya majoriti Tok Mat ketika itu juga besar pada PRU ke-15 dengan 19,000 undi, majoritinya melebihi 19,000 undi. Apapun, ini adalah hal berkaitan dengan politik, segalanya di tangan pengundi dan sebagainya. Untuk kita tahu keputusannya menjelang hari pengundian dan juga hari penjumlahan undi keputusannya pada 12 Ogos 2023. Selepas ini, saya akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani untuk bercakap lanjut berkaitan dengan menjelang hari pengundian. Kita nak berhenti rehat dulu, kembali selepas ini.
Baik, ini 6 negeri memilih. Kita bercakap khusus berkaitan Negeri Sembilan, tetapi saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Pengarah Pusat Komunikasi Strategik Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Bukan sahaja di Negeri Sembilan, tetapi di negeri-negeri lain kita nak melihat kepada sentimen dan juga bagaimana menjelang hari pengundian pada Sabtu ini. Tetapi untuk Negeri Sembilan, DUN yang menarik untuk dinilai adalah DUN Cenah yang menyaksikan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siofok bakal bertembung dengan seorang calon yang pernah digelarnya sebagai hero, iaitu Ketua Kampung Cenah Rosmadi Arif. Dan juga kerusi panas seterusnya adalah Dun Juasih yang mana bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Edin Shazli bakal bertemu dengan Ketua Wanita UMNO Negeri Sembilan Puan Seri Bibi Syarliza Muhammad Khalid. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Pertama sekali, sebelum kita melihat kepada negeri-negeri lain, kita tahu dengan 36 kerusi di Negeri Sembilan, PH dan juga Barisan Nasional. Tetapi menjelang hari pengundian pada Sabtu ini, adakah Prof menjangkakan bahawa PHBN dapat mengekalkan jumlah 36 kosong ketika ini? Di Negeri Sembilan specifically saya melihat kalau kita lihat PRN di 6 negeri ini, saya rasa gelombang PN agak kuat ya kita lihat sebelum ini. Tetapi di Negeri Sembilan dia seperti tidak sampai gelombang tersebut, dan saya yakin PH dengan BN melihatkan kepada how well they work together dan bagaimana mereka dilihat ya bersama-sama untuk battle dalam PRN kali ini. Saya merasakan mereka berkemungkinan besar dapat mengekalkan 36 kerusi tersebut. Dan juga kita tahu ada Big Gun dan juga individu-individu besar seperti Anthony Loke, Tok Mat dan juga individu-individu lain yang bertanding di DUN Negeri Sembilan. Apakah Prof melihat kepada ini antara faktor besar juga kepada parti-parti sekarang ini untuk meletakkan calon-calon seperti ini? Ya, saya berasakan kalau tadi mengatakan bahawa Negeri Sembilan kerusi panas. Kerusi panas Negeri Sembilan itu bukan kerana it's a swing kerusi ya. Kerusi panas tu kerana nama-nama besar yang ada Negeri Sembilan ini, dan saya melihat itu seperti ada spill over effect kepada kerusi-kerusi lain atau kawasan-kawasan lain yang mengukuhkan lagi kedudukan PH dan BN ini. Mungkin ia tidak dapat dilihat di negeri-negeri lain, tetapi di Negeri Sembilan ni dia memang agak menarik ya. Mungkin salah satu faktornya adalah kerana di Negeri Sembilan ni kita lihat satu kawasan itu tidak ada kawasan yang majoritinya hanya kaum Melayu atau majoritinya hanya kaum Cina dan India, tetapi kita lihat kawasan itu dia ada kedua-duanya ya, lebih kepada perpaduan kita boleh katakan ya, kedua-duanya ada. Jadi saya lihat faktor itu membuatkan bahawa kombinasi Pakatan Harapan dan BN itu kuat dan membuatkan kubu PHBN susah untuk dipecahkan oleh BN untuk PRN yang akan datang. Prof, jika kita lihat ke enam negeri ini, negeri mana yang paling menarik perhatian Prof untuk dilihat keputusan dan juga pola pengundian pada hari Sabtu nanti? Sudah tentulah kalau kita tengok negeri-negeri yang paling tidak obvious itu adalah obvious tidak obvious, kita pun tak tahu nak tengok macam mana kalau dari segi penganalisis ini, kerana kita lihat sentimen ini boleh berubah-ubah. Tapi apa yang kita boleh lihat adalah data daripada tahun 2018 PRU sebelum ini dan juga yang baru ini di Parlimen. Kita dapat lihat polanya, dan kita lihat di Kedah dan Selangor semua orang akan menunggu bagaimanakah pengundi akan mengundi DUN masing-masing. Dan sekarang kita lihat contohnya pada tahun 2018 Selangor kita lihat memang dikuasai oleh PH. Dan kemudian kita lihat juga di Parlimen pada baru-baru ini mungkin PH tidak sekuat seperti tahun 2018. Jadi kita memang waiting with a bated breath bagaimana Selangor dan juga Kedah lah in particular, kerana kalau tahun 2018 sebelum ini Kedah itu adalah lebih swing ya, half-half
antara PH dan juga PAS. Jadi itulah dua negeri yang kita memang akan tunggulah bagaimanakah keadaannya. Sebelum kita melihat kepada Selangor yang mungkin menjadi negeri dan juga keputusan-keputusan tumpuan. Kalau di Kedah kita ada YB Datuk Seri Sanusi, bagaimana faktor individu seperti YB Sanusi ini mempengaruh undi di kawasan dan juga di Kedah ini, Prof? Saya melihat bahawa apa yang dipotretkan dari segi komunikasi politik, apa yang dipotretkan oleh YB Sanusi itu kena dengan masyarakat, terutama masyarakat Melayu di bahagian utara sebagai contoh dengan gaya yang tidak begitu serius, dengan gaya yang agak selamba, dan juga lebih ada connection dengan rakyat kerana beliau berbicara bahasa rakyat. Jika kita lihat generally Perikatan Nasional cara kempennya adalah lebih kepada short clips dan menjawab ataupun melemparkan orang panggil pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Dia lebih kepada connection dengan rakyat. Kalau kita tengok Pakatan Harapan, dia punya kempen itu lebih bersifat agak intelektual, ya. Jadi kita dapat lihat perbezaan antaranya dan setengah negeri dan setengah kawasan dan kaum Melayu in particular di setengah kawasan memang tertarik dengan gaya kempen ataupun bukan saja kempen, personality yang sebegitu. Tetapi Prof, di Selangor secara logiknya peperangan dan juga pertembungan ini berbeza apabila ia meletakkan bahawa isu-isu besar seperti kebajikan, isu seperti gaji, pekerjaan dan sebagainya, apa yang kerajaan negeri telah buat, apa yang kerajaan negeri perlu lakukan lagi dan sebagainya di antara PN dan juga PH mungkin berbeza sentimen dan juga pemahamannya kalau kita nak bandingkan Selangor dan juga Kedah. Dia berbeza. Saya rasa di Kedah the wave undi spill over daripada di Kelantan dan juga Terengganu dijatuh kepada Kedah. Tetapi di Selangor kesnya adalah berbeza kerana di Selangor ini it's very much melting pot di tengah-tengah, ya. Kita lihat ada kawasannya pengundi Melayu, ada kawasannya ramai pengundi bukan Melayu dan sebagainya. Kita bukan nak mengatakan bahawa ada beza pengundi yang itu, tapi itu adalah faktor penting untuk kita lihat bagaimanakah pola pengundian tersebut, ya. Jadi Selangor it's where the battle's gonna be. Jadi saya lihat Pakatan Harapan PMX juga sekarang tengah turun dan juga ini probably the last destination, dia akan going all out. Jadi saya rasa di Selangor ini it's a do or die untuk both sides, untuk Pakatan Harapan mempertahankan kawasannya, untuk Perikatan Nasional menembusi Selangor kerana isu dan isu-isu besar yang ingin ditanya berkaitan dengan harga barang, berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan dengan hala tuju ekonomi ada di Selangor itu. Jika Negeri Sembilan lain, di Kelantan, Terengganu dan Kedah pun to some extent adalah lain, tapi di Selangor is where sebuah negeri yang maju dan di situlah isu-isu yang perlu dijawab oleh PH dan isu-isu yang boleh di-attack oleh Perikatan Nasional. Dan akhir sekali Prof, mungkin dalam 2 minit, akhirnya adalah yang menentukan adalah pengundi. Keluar mengundi dan juga untuk buat vote dan juga pengundian itu sangat-sangat besar makna dan juga ertinya. Tetapi ada yang menyatakan bahawa apalah menang kalau mempunyai peratusan keluar mengundi yang rendah. Bagaimana Prof melihat kepada mungkin menjelang Sabtu ini dengan komitmen yang ada dalam kalangan masyarakat untuk pastikan bahawa peratusan mengundi kali ini perlu melebihi 90% untuk setiap negeri? 90% itu pada saya it's a tall order lah, ya. Bukan mudah sebab kita dah ada pengundi 18 tahun secara automatik dan pengundi lebih besar. Kita tahu je kalau ada pengundi muda
dan lebih ramai pengundi itu, jumlah turun mengundi itu akan berkurangan. Saya harapkan jikalau pengundian itu dapat mencecah lebih 70% ke 80%, saya rasa it's a good enough, it's good for democracy. Maksudnya janganlah jatuh seperti 60% ya. Kalau kita lihat macam demokrasi dia memang dah jatuh 60% dan mereka dah ada political apathy. But I don't see it here. I hope it won't happen in Malaysia. Semua orang saya rasa excited dengan PRN kali ini. Macam ada PRU lagi sekali juga ya. Jadi saya yakin 90% itu memang sukar, tetapi let's hope we can hit 80%. Semua orang turun mengundi lah untuk memilih siapa yang mereka nak untuk kawasan mereka. Prof ada mengundi kat mana-mana kali ni? Saya di Selayang. Templar. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Pengarah Pusat Komunikasi Strategik Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan juga anda perlu fokus untuk Awani 7.45 malam ini dan agenda Awani 8.30 malam kerana kami bersiaran luar dari Seremban Negeri Sembilan, salah satu 6 negeri yang akan berdepan dengan pilihan raya negeri 6 negeri memilih. Saya Sanaya, sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.